ayat yang ke-17. Pada hari yang semalam, pada hari yang sebelumnya, kita telah mempelajari dua ayat, iaitu ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, termasuklah ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. Okey. Saya ada sebutkan pada hari yang sebelumnya, ada ayat di dalam Al-Quran yang Allah ada menceritakan apakah dialog ataupun apakah perbualan yang dilakukan oleh ahli syurga, di antaranya apabila Allah menyusun mereka berada di atas surur dalam keadaan mereka didepankan, apabila mereka berada face to face, menghadap muka antara satu dan sama lain. Tuan-tuan, kalau ada nota, tuan-tuan boleh rujuk pada halaman yang ke-76, halaman yang ke-76, dan juga pada halaman yang ke-77 sehingga yang ke-78. Kita tak bacakan ayat ini, cuma saya sebut sahaja. Okey, antara ayat yang kita boleh rujuk adalah surah At-Tur, surah yang ke-52, ayat 25 sehingga ayat nombor 28, muka surat 524. Ayat-ayat ini tuan-tuan boleh baca kemudianlah yang tu. Tapi saya sebutkan terlebih dahulu, yang mana dalam ayat itu kita jumpa perkataan yang Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sebut ringkas saja, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun, dan sebahagian mereka saling menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bertanya-tanya. Menghadap tu kita dah baca pada ayat yang sebelumnya, kan? Muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. So mereka menghadap, bertanya-tanya ni maknanya mereka bersembanglah. Dalam syurga bukan lagi tempat nak buat amal, bukan. Dalam syurga adalah untuk mengecapi nikmat. Maka dalam syurga kita boleh lepaklah, nak lepak berapa lama pun, macam tu. Jadi mereka bersembanglah, bertanya-tanya tu maknanya mereka saling macam cerita-cerita macam tu. Dia ceritalah. So kalau baca pada ayat tu, surah At-Tur ayat 25 sampai 28 tu, ada di kalangan mereka cerita. Dia cerita apa? Dia cerita dulu dekat dunia Allah telah beri dia keselamatan daripada dia menjadi kumpulan manusia yang lupa pada Allah. Yang tu boleh baca pada ayat nombor 26 dan juga ayat nombor 27. Okey, itu selesai. Kemudian kalau tuan-tuan nak tahu cerita lain, apa yang mereka bersembang dalam syurga tu, kena tengok dalam surah As-Saffat. Boleh jumpa muka surat nombor 77 dan 78, ayat 50 dan ayat nombor 60. Jumpa perkataan fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Sama macam ayat tadi. Perkataan fa'aqbala sama macam ayat mutaqabilin. Kita baca pada ayat nombor 15, pada ayat yang sebelumnya. Okey. So kalau ayat ini pula, ayat nombor 50 surah As-Saffat, cerita dia ahli syurga tu yang mereka duduk bersembang tu, dia cakap dekat kawan dia, aku dulu ni, dia kata ada kawan masa dekat dunia, kawan dia tu kawan yang sentiasa ajak dia buat kepada keburukan. Lepas tu yang masuk syurga ni kata, dia kata nyaris aku ni, kawan aku tu nyaris dia influence aku supaya aku ni menjadi kafir kepada Allah. Kita boleh baca lah dia punya dialog dalam ayat tu. Lepas tu kawan yang cerita tadi tu, dia cakap dekat kawan dia dalam syurga tu, kau nak tengok tak yang aku maksudkan tu siapa? Tuan-tuan boleh baca pada ayat nombor 54 dan 55. Kan dia kata apa dekat ayat nombor 54 tu, dia kata qala hal antum muttali'un. Dia kata, engkau nak tak melihat kawan yang aku cerita tu? Kawan tu dekat mana seorang lagi? Dalam neraka tu. Maka Allah kata fattala'a
fara'ahu fi sawa'il jahim, maka dia pun tengoklah ke dalam neraka. Lalu dia tengok, oh kawan dia dulu tu berada di tengah-tengah neraka Jahannam. Lepas tu kawan yang cerita dalam syurga tu dia kata apa? Qala tallahi in kitta la turdin. Dia pergi cakap dekat kawan dalam neraka tu, demi Allah, nyaris engkau ni menyebabkan aku jatuh dalam kebinasaan. Tuan-tuan, dalam syurga di hari akhirat kita boleh lihat orang dalam neraka. Allah akan tunjukkan. Bahkan suara kita boleh dengari oleh orang dalam neraka tu. Orang neraka pun dia boleh memanggil orang dalam syurga. Di antara yang ni. Jadi hati-hati dengan kawan-kawan ni. So banyak influencer yang kadang-kadang mengajak kita kepada jauh daripada Allah SWT. So boleh baca pada ayat tu lah. Okey. Ayat yang berikutnya kita baca pada ayat yang ke-17 pagi ini. Okey, tuan-tuan dah buka notanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Okey, lanjutkan lagi dengan satu ayat. Ayat yang berikutnya adalah ayat nombor 18. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Tak jumpa ayatnya. Hilang. InsyaAllah. Okey. Okey, kita kembali pada ayat nombor 17. Boleh nombor ya? Tuan-tuan dapat tak nota soft copy? Ada dapat nota? Salinan lembut? Tak dapat? Okey, tak apa. Nanti saya akan beri. Saya dah bagi dah pada Ustaz Syarifuddin. Baik, ayat nombor 17. Bermula ayat 17 dan ayat nombor 18. Allah cerita lagi. Nikmat yang berikutnya adalah nikmat mendapat khadam. Khadam ni maksudnya pelayan-pelayan di dalam syurga. Okey, ayat nombor 15 dan ayat nombor 16 yang kita baca semalam, nikmat apa? Nikmat mendapat kerehatan, bersantai-santai di dalam syurga. Okey. Jadi untuk menunjukkan lagi memang akan berehat dalam syurga, akan bersantai-santai dalam syurga, maka Allah menyediakan pula khadam-khadam yang akan memberi khidmat kepada penghuni syurga. Okey. Khadam-khadam itu siapakah mereka? Mereka buat apa? Bagaimana keadaan mereka? Ayat nombor 17 yang kita baca tadi, Allah kata yatufu alaihim. Mereka tu, okey, mereka tu siapa? Wildan, anak-anak muda tu. Mereka ini yatufu alaihim, mereka sentiasa dikelilingi. Tengok perkataan yatufu. Yatufu tu dekat dengan perkataan tawaf. Tawaf. Apa maksud tawaf? Keliling kan? So anak-anak muda lelaki ni, dia punya gelaran dia adalah wildanun. Okay, wildan ni, anak-anak muda lelaki ni, mereka sentiasa yatufu alaihim. Yatufu tu adalah fa'ilul mudhari', adalah present tense yang merujuk kepada perbuatan yang sentiasa. Saya kenapa hilang ni? Kena beli TV baru ni. Wallahu a'lam. Tak tahu kenapa dia hilang. Okey, kita ada nota belah sana ada, belah sini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Ayat ni, mereka sentiasa mengelilingi siapa? Mengelilingi siapa? Mengelilingi ahli syurga yang sabiqun tadi duduk di atas mana?
di atas tahta tu. Tahta tu tinggi duduk berdepan dengan kawan di dalam syurga. So untuk pastikan mereka ini duduk dalam keadaan mereka rehat, Allah sediakan anak muda ni, kerja dia buat apa? Kelilingi ahli-ahli syurga ni. Okey. Lepas tu Allah kata sifat kepada anak muda ini, sifat pertama dia mukhalladun, yang tetap kekal. Okey, apa maksud yang tetap kekal? Okey, yang tetap kekal maksudnya adalah, kalau tengok dekat nota tu, yang tetap kekal maksudnya umur anak muda ni dia takkan berubah menjadi tua. Dia akan muda je di dalam syurga. Okey, anak-anak muda ini apa tugas dia? Yatufu alaihim, mereka sentiasa apa? Sentiasa mengelilingi ahli syurga. Mereka keliling ahli syurga buat apa? Ayat nombor 18, sekejap kita akan jumpa jawapan dia. Okey, persoalannya adalah siapa Al-Wildan ini? Okey, Al-Wildan ni kalau merujuk ulasan Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawa, anak-anak muda ni dia bukan manusia, dia adalah makhluk khas yang Allah ciptakan yang akan berada di dalam syurga. Pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Okey, selesai wildan tadi. Okey, kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat yang lengkap tentang Al-Wildan ini, maka kita dikehendaki mencari ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang ada menyebut tentang anak-anak muda ini. Okey, anak-anak muda ni tuan-tuan boleh jumpa dalam dua surah lain. Pertama, kena rujuk surah At-Tur, surah nombor 52 ayat 24, muka surat 524 dalam Quran ayat ini. Dan surah yang kedua, tuan-tuan kena rujuk surah Al-Insan ayat 19, muka surat 579 dalam Al-Quran. Surah Insan, alhamdulillah kita dah selesai tadabbur. Okey, jadi berdasarkan dua surah lain ni digabung dengan suratul Waqiah tadi, maka dapatlah dibuat kesimpulan bahawa anak-anak muda yang menjadi khadam, yang akan melayan ahli syurga ini, mereka ini ada tiga ciri. Ciri pertama, umur mereka sentiasa kekal muda. Ini macam suratul Waqiah tadi, mukhalladun. Tuan-tuan jangan bimbang, khadam kita tu dia takkan sakit. Ya, ini kadang pembantu di kedai, betul tak? Panggil berkali-kali baru nak datang. Order lain bagi lain. Dalam syurga jangan bimbang, mereka akan sentiasa muda. Mereka akan buat khidmat secara cepat, secara pantas. Dia takkan susahkan tuan-tuan dan puan-puan dalam syurga. Nombor dua, mereka ini tuan-tuan tengok muka mereka pun dah penuh nikmat. Kita kadang-kadang kan nak panggil orang yang buat servis, sediakan makan untuk minuman ni, tengok muka dia pun kita dah tak selera nak makan dah. Betul tak? Baru nak makan sedap-sedap, tengok muka dia macam posen je, pun dah macam tak jadilah nak makan, hilang mood nak makan. Tapi dalam syurga jangan bimbang, mereka ini Allah kata bagaikan mutiara yang Allah simpan khas untuk ahli syurga. Bayangkan kalau kita beli mutiara permata, ya Allah simpan dia elok-elok ni. Sebab tu orang kalau mutiara letak dalam peti, letak dalam kaca, peti kaca tu elok disimpan. Dan ciri mereka ketiga, mereka umpamakan mutiara yang bertaburan. Untuk ciri nombor dua dengan ciri nombor tiga, kita boleh rujuk dalam nota tu. Saya ada letakkan ayat dalam surah Tur dan juga surah Al-Insan.
Okey, ini kita dah baca dah sebelum ini. Allah kata idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura. Allah kata kalau kamu tengok dia yang keliling kamu tu, kata Allah, keliling kamu dalam syurga tiap-tiap hari tu, mereka ini kamu akan sangka mereka ni mutiara-mutiara yang bertaburan. Bertaburan tu maksudnya apa? Ramainya mereka. Kejap lagi saya akan sebut ahli syurga dapat berapa jumlah khadam, pelayan. Okey, boleh tengok juga dalam surah At-Tur. Baik, tuan-tuan dan puan, jelas yang ini. Kita lanjutkan lagi dengan soalan-soalan tadabbur yang berikutnya. Okey, berapakah jumlah khadam, anak-anak muda itu yang Allah sediakan di dalam bagi ahli syurga? Okey, kalau kita rujuk dalam hadis sahih riwayat Al-Baihaqi, jumlah dia kata Nabi begini, sabda Nabi yang bermaksud, sesungguhnya penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya iaitu orang yang akan dilayani oleh 1000 khadam. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan dapat sebis, ada 1000 khadam. Itu penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya. Kalau yang ini as-sabiqun as-sabiqun, agak-agak khadam dia berapa ramai? Kalau tingkatan paling rendah pun 1000, kalau as-sabiqun as-sabiqun, bayangkan tuan-tuan puan, apa mereka buat? Beribu-ribu yang akan mengelilingi. Muka mereka umpama mutiara yang bertaburan. Okey, jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Baik, berdasarkan ayat 17 ni, apa yang kita dapat belajar? Khadam yang Allah sediakan untuk penghuni syurga ini, mereka digelar wildan ataupun mereka digelar ghilmanun. Ada dua istilah, ghilman ataupun wildan. Kalau nak cari perkataan ghilman, kena rujuk dalam surah At-Tur. Ghilman. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran nombor 2, di dalam syurga Allah akan pastikan ahli syurga tidak penat, tidak ada keletihan. Mereka akan sentiasa dikelilingi oleh pelayan-pelayan syurga. Baik, ayat nombor 18 adalah nikmat minuman. Nikmat minuman inilah sebenarnya khidmat yang akan diberikan oleh wildan ataupun ghilman itu. Okey, sebab apa minum? Sebab apa minum? Kalau dah lepak-lepak, bersantai-santai atas surur, betul tak? Takkan sembang kosongnya. Macam kita lepak kat kedai mamak lah. Teh tarik satu dia kata. Betul tak? Takkan kita nak sembang kosong, mesti ada minum-minum. Maka Allah Ta'ala bawa kembali apa tabiat manusia dekat dunia tu, dia akan diberikan minuman. Siapa yang sediakan minuman ni? Tu wildan tadi tu. Tapi cara dia menyediakan minuman tu, dia akan pilih gelas bekas minuman yang khas. Kalau kita dekat dunia, gelas yang khas tak? Kesama. Nanti tuan-tuan order, saya nak guna bekas minuman Aqua, Abariq dan Kasin. Jadi untuk menambahkan lagi ada rasa, ada penghayatan, ada emosi pada ayat nombor 18 ini, untuk lebih faham, kita kena sambung esok pagi. Tak sempat nak ulas untuk ayat nombor 18 ini. Tapi kita akan baca kembali esoknya ayat nombor 18 sehingga ayat yang berikutnya, insya-Allah. Kita cukup 20 minit, tak lebih daripada itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, moga-moga dapat manfaat pengisian pada pagi ini. Semakin lama kita belajar, semakin banyak kita belajar, kita rasa rindu, kita rasa seronok untuk kita terus buat amal
penat macam mana pun pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semua dapat nota ke? Cukup ke tak cukup? Tak cukup. Besok insya-Allah kita bawa lagi untuk tadabur perempuan. Tuan-tuan datang saja. Insya-Allah nanti ada ghilmanun wildan akan berkhidmat untuk tadabur perempuan. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah tu boleh buat lah esok tu dah keajiban.